Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi dengan Cikgu Laili dalam kelas matematik Cikgu Laili bahagian 2 untuk tajuk tingkatan 5 KSSM ubahan. Jadi pada hari ini Cikgu akan sambung bahagian 2 bagi standard pembelajaran 1.1.2 menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi satu ubahan langsung. Okey, jadi apakah itu ubahan langsung? Okey, ubahan langsung apabila nilai y per x ialah pemala. Okey, nanti kita akan berkenalan dengan apa itu pemala. Okey, dan graf y melawan x ialah suatu garis lurus yang melalui asalan. Okey, jadi asalan tu adalah dekat sini. Yang mana titik dia kosong, kosong. Okey, dekat sini. Ni asalan Jadi bila graf tu dia garisan graf y melawan x ialah satu garis lurus yang melalui asalan, maka ia boleh dikatakan adalah ubahan langsung. Dan pemboleh ubah y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah x. Okey, yang ni kalau anda ingat dalam bahagian 1 cikgu dah terangkan bahawa ayat ni sangat penting. Y berubah secara langsung dengan pemboleh ubah x. Okey. Jadi dalam ubahan langsung, kuantiti y dikatakan berubah secara langsung dengan x jika dan hanya jika y per x ialah satu pemala. Okey. Dan dikenali sebagai pemala perkadaran. Kita wakilkan dia sebagai K. Kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok dekat sini perkaitan antara nilai K dengan konsep perkadaran. K tadi cikgu kata dia adalah sebagai pemala dengan syarat apabila K itu dia punya formula Y1 bagi dengan X1. Okey, katakan Y1 bagi X1, katakan Y1 adalah 8 dan X1 adalah 2. Jadi 8 bagi 2 kita akan dapat 4. Okey, kita akan dapat 4. Okey, kemudian Y2 bahagi dengan X2. Katakan Y2 adalah 16. Okey, dan X2 adalah 4. Okey, jadi nilai bahagi itu kita akan dapat juga 4. Dan seterusnya. Jadi bila nilai tu sama, ni pun bagi ni dapat 4, ni pun bagi 4 kan. Jadi bila nilai tu sama, jadi bolehlah dikatakan K itu sebagai dia punya pemala dengan konsep perkadaran. Maksudnya sama. Okey. Kemudian kita tengok pula perkaitan antara nilai K dengan kecerunan garis lurus yang melalui asalan. Okey, jadi kecerunan kita M Y1 bahagi dengan X1, kita akan dapat nilai K, dan perkaitan ini hanya benar jika garis lurus melalui asalan kosong-kosong yang macam cikgu cakap tadi. Jadi apabila Y berubah secara langsung dengan X, okey yang ni, maka hubungan ini ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Jadi bila ayat tadi yang cikgu kata penting tu, Y berubah secara langsung dengan X, jadi awak kena tuliskan dia sebagai Y berubah secara langsung dengan X, dan daripada hubungan ini, nilai pemala perkadaran K dapat ditentukan dengan formula ini. K sama dengan Y per X. Jadi di sini dalam bentuk persamaan dia, kita akan tukarkan dia kepada Y sama dengan KX. Okey. Jadi ni yang cikgu tunjuk tadilah. Bagi satu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X boleh ditulis sebagai Y berubah secara langsung. Ini dalam bentuk hubungan ubahan. Dan dalam bentuk persamaan Y sama dengan KX, di mana K adalah pemala. Macam mana nak cari nilai K? K mesti nilai Y bahagi dengan nilai X. Okey, nanti kita tengok contoh, awak akan lebih faham. Okey, bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung dengan X kuasa N. Kalau X kuasa N macam mana nak tulis? Sama juga. Kita akan tulis Y berubah secara langsung dengan X kuasa N.
Ini dalam bentuk hubungan ubahan. Dalam bentuk bentuk persamaan pula, kita akan tukarkan dia kepada Y sama dengan K X kuasa N. Di mana nilai N itu adalah 1, 2, 3, 1/2, 1/3 dan K itu sebagai pemala. Okey, dan graf Y melawan X kuasa N ialah satu garis lurus yang melalui asalan iaitu 0,0 dengan K ialah kecerunan garis lurus iaitu K itu adalah dia punya M. Itu kalau dalam graf lah, dalam bentuk. Okey, kita tengok dulu contoh 2. Okey, so contoh 2 ni, sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Pegun ni maksudnya daripada asal tu dia tak bergerak lah, statik. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan itu, Y berubah dengan masa. Okey, dia kata Y berubah dengan masa. T, seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. Okey, dia dah bagi masa saat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jarak dia Y 14, 20, ni sentimeter 14, 28, 42 dan seterusnya. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Yang ni dia suruh awak tentukan. Maksudnya awak kena kira lah sama ada Y itu berubah secara langsung dengan T ataupun T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Okey, ni jadual asal Ni jadual asal, kita tengok. Alright. So, ini penyelesaiannya. Dia buat satu lagi table. Okey, ni soalan yang asal tadi T dengan Y kat sini. Okey, dia buat satu lagi table. Tadi kita tengok soalan yang asal tadi, kotak dia yang ni kan. Okey, dia kata tentukan sama ada berubah secara langsung dengan T ataupun T kuasa 2. Okey, Y berubah secara langsung dengan T ataupun T kuasa 2. Jadi, nak dapatkan nilai K dia, mula-mula yang kalau T, Y per T, jadi Y kita 14 bahagi dengan 2. Dapat 7. Okey? Okey, yang kedua, 28 bahagi dengan 4. Dapat 7. Dan seterusnya, sampailah 84 bagi 12, awak akan dapat 7. Jadi, nilai dia semua 7. Okey, untuk yang Y bahagi dengan T kuasa 2, mula-mula dapat 3.5. Kosong. Kemudian, kita dapat 1.75. Dan seterusnya sampai 0.58. Jadi nilai ni dia tak sama. Oleh yang demikian, Y berubah secara langsung dengan T kerana Y per T ialah pemala. Okey, maka Y berubah secara langsung dengan T. Tetapi Y tidak berubah secara langsung dengan T kuasa 2 kerana Y per T kuasa 2 bukan pemala. Iaitu dia tak sama. Nilai dia bila kita bahagikan K tu tak dapat nilai yang sama. Jadi dia bukan pemala lah. Jadi, inilah jawapan dia. Okey, seterusnya kita pergi dekat muka surat 7 dalam buku teks. Awak boleh tengok contoh 3. Soalannya, dengan melukis graf Y melawan X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun tidak. Okey, dekat sini memerlukan kemahiran awak melukis graf. Bila dia bagi nilai X, bila dia bagi nilai Y, macam mana awak nak lukis graf? Kalau awak tak mahir lukis graf, awak memang tak boleh jawab soalan ni. Okey, jadi macam mana kita nak lukis graf? Okey, ni tengok sini So, dekat kertas graf ni, awak tengok ni ada titik-titik ni. So, awak bagikanlah mengikut skala yang bersesuaian. Sekarang dia bagi 0.4, 0.8, 1.2 kan. Awak tengok kertas graf awak ni, tengok skala yang bersesuaian sebab dia tak bagi skala kan. Jadi kita bebas nak letak skala kita sendiri. Okey, kemudian nilai Y pun awak tentukan skala yang bersesuaian. Kemudian awak plotkan. Okey, ni 0.4 ni X, 0.4 sini dan sini kita punya Y 1.5. So 0.4, 1.5, so kita akan dapat plot dekat sini. Okey, yang kedua 0.8 dengan 2, so plot kita kat sini. Dan yang ketiga 1.2 dengan 2.5, so plot kita dekat sini. Jadi ambil pembaris, kita gariskan. Okey, so dia akan potong dekat pasi Y di nilai 1 ni. Jadi
Y berubah secara langsung dengan X, ya atau tidak? Tidak, kerana garis lurus tidak melalui asalan. Jadi, Y tidak berubah secara langsung dengan X. Kita pergi pula pada contoh seterusnya. Okey, masih lagi contoh 3. B. Dengan melukis graf Y melawan X kuasa 2, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2 ataupun tidak. Okey, dia kata Y berubah secara langsung, maksudnya kita punya hubungan ubahan kita, Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, jadi kita sama juga, kita buat lukis di graf, tetapi sebelum tu kita kena masukkan nilai-nilai kat sini. Okey, yang ni tadi dia bagi nilai X saja kan. Okey, awak tambah satu lagi kotak kat sini pun boleh. Direct je kat sini. Okey, tapi dekat sini nilainya adalah X kuasa 2. Okey, nak buat dekat bawah pun boleh. So, X kuasa 2 dia akan jadi 4. Okey, 3 kuasa 2, 9. Sini jadi 16. 5 kuasa 2 dapat 25. Okey, sebab itulah terhasilnya jadual seperti ni sebenarnya jadual dia. Okey, dia terus buat jadual. Jadi nilai tu awak ambil daripada jadual sini lah. Okey, awak plotkan. Nampak? Sebab tu nanti, sebab tu dia ada 25. Jangan ada yang tanya, cikgu kenapa sini 5, kenapa sini 25? Sebab dia dah tukarkan. Sebab kita punya soalan X kuasa 2 kan? Jadi, kita terus buat table yang baru ataupun letak dekat sini pun boleh kalau nak cepat kan? Okey, so daripada table ni barulah awak plotkan. Jadi kat sini 48. 48, seterusnya 9, 18, seterusnya 16, 32, okey, 25, 50. So, buat satu garisan. Jadi, kita tengok dekat sini, kita punya garis lurus melalui asalan. Jadi, bila melalui asalan, maka Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Okey, boleh jadi, ini tugasan awak. Gunakan buku kotak panjang atau buku panjang untuk test ataupun test pad kalau yang belum beli buku. Okey, boleh buat soalan muka surat 3, latihkan diri 1.1a, soalan 1, 2 dan 3 sahaja. Okey, semoga berjumpa lagi. Tunggu untuk bahagian 3 pula. Okey, bye. Assalamualaikum.